Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita ingin teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu ISS dan penerokaan angkasa lepas. Okey, terlebih dahulu mari kita lihat apakah itu ISS. ISS ni sebenarnya singkatan kepada International Space Station ataupun stesen angkasa antarabangsa. Sebenarnya stesen angkasa antarabangsa ni merupakan satu kapal angkasa yang besar yang mengorbit mengelilingi bumi. Dia punya besar dia adalah besar sikit daripada padang bola sepak. Besar kan? Tapi sebenarnya bukannya dia lancarkan sebiji ISS ni macam itu, bukan. Dia disambung bahagian demi bahagian dengan bahagian sehinggalah dia siap menjadi ISS yang kita tahu pada hari ini. So, kenapa nama dia Stesen Angkasa Antarabangsa? Sebab nak bina stesen ini, dia merupakan kerjasama antara 5 agensi angkasa terkemuka dunia. Apakah dia? Yang pertama ialah NASA, daripada Amerika Syarikat. Kedua ialah ESA, merupakan satu agensi dari Eropah. Roscosmos, agensi angkasa dari Rusia. JAXA daripada Jepun dan juga CSA, agensi angkasa dari Kanada. So, ciri-ciri stesen angkasa antarabangsa inilah yang pertama, dia bergerak pada altitude ataupun orbit lebih kurang 408 km saja, iaitu low earth orbit. Tak jauh pun, macam dari Johor Bahru pergi ke Rawang. Mungkin area dia sebelum sampai Ipoh, tak jauh pun, 408 km je daripada permukaan bumi. Dan disebabkan dia dekat ni, kelajuan ISS mengelilingi bumi adalah pada 27,600 km sejam. Bayangkan, lebih kurang 7.66 meter sesaat. Itu kelajuan ISS, sangat laju. Dengan kelajuan itu, dia boleh mengelilingi bumi dalam tempoh lebih kurang 90 minit ataupun sejam setengah. Sejam setengah dia dah bergerak mengelilingi bumi. Memang laju, dan dengan kelajuan itu, dia akan mengelilingi bumi dalam lebih kurang 16 kali dalam tempoh 24 jam. Apakah dia fungsi ISS ataupun fungsi stesen angkasa antarabangsa ni? Yang pertama, dia merupakan tempat perlindungan lah bagi kru angkasawan yang melakukan spacewalk dan sebagainya. Dia tempat perlindungan lah. Yang kedua, dia tempat melakukan, dia menjadi makmal sains untuk melakukan kajian yang tidak dapat dijalankan di bumi. Contoh macam angkasawan Malaysia iaitu Datuk Sheikh Muzaffar pernah ke ISS dan membuat beberapa kajian di sana, dan hasilnya dibawa ke bumi lah untuk dokumentasikan. Yang ketiga, dia akan mengkaji kesan sifar graviti. Dalam keadaan sifar graviti, ada beberapa fenomena yang berbeza. Contoh, kalau api pun, nyalaan api akan berbeza antara nyalaan api di bumi dan juga nyalaan api semasa dalam keadaan tiada graviti. Dan ISS ini juga menjadi pusat tentang kajian teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. So, teknologi angkasa lepas ini sentiasa berkembang dengan pesat dari semasa ke semasa. Terdapat beberapa kesan lah, ada kesan baik, ada kesan yang tak berapa baik. Kesan baiknya, kita dapat buat kajian tentang kesihatan manusia. Kita buat kajian tentang bidang fisiologi lah, tentang keadaan tulang dalam zero gravity dan sebagainya. Kita juga boleh dapat respon segera terhadap sebarang perubahan dan bencana cuaca, sebab ISS dan teknologi ini akan dapat memantau bumi daripada angkasa lepas. Dan dia merupakan satu titik tolak atau batu loncatan yang terbaik untuk perkembangan teknologi dan penerokaan angkasa lepas. Tapi ada kesan buruknya. Sejak satelit pertama dilancarkan pada tahun 1957, Malaysia baru merdeka, Russia dah hantar satelit Sputnik pada tahun 1957, hinggalah pada video ini direkodkan pada tahun 2021, terdapat banyak sangat space junk ataupun sampah sarap dekat angkasa yang kat luar sana, yang mana NASA pernah buat pemetaan space junk ni. Memang banyak sangat sampah sarap dikelilingi bumi yang sebenarnya dapat memberikan kesan buruk baik kepada bumi ataupun kepada satelit-satelit lain. Okey, itulah dia berkenaan dengan ISS dan penerokaan angkasa lepas. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.